Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Tan Sri Pengurusi Tetap, Datuk Sri Timbalan Pengurusi Tetap, Yang Amat Hormat Datuk Sri Presiden yang dikasihi, Yang berhormat Datuk Sri Timbalan Presiden, Yang Amat Berhormat Naib Presiden, Yang berhormat Naib-Naib Presiden, Ketua-Ketua Sayap, Datuk Setiausaha Agung, Datuk Seri Berdahari, Yang berhormat Datuk Seri Ketua Penerangan, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang saya hormati Datuk Seri Musa Syafadir, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang, ketua-ketua bahagian, para perwakilan, adik-adik mahasiswa, para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang berada di dalam dewan, yang berada di luar dewan, yang berada di rumah, dan mungkin juga rakan-rakan pemimpin kita yang telah pun meninggalkan kita namun masih berminat untuk mengikuti perbahasan ini. Mungkin mereka juga rindu pada saat berada di dalam dewan ini. Buat semua, saya Muhammad Zaidi Haji Muhammad Said, Ketua UMNO bahagian Permatang Pauh, tidak ada otentik lagi pada petang ini kerana Datuk Seri Presiden sudah pun menggunakan otentik saya pada ucapan awal tadi, hingga kita semua terkedu seketika melihat Datuk Seri Presiden menitiskan air mata, menunjukkan keikhlasan persahabatan beliau dengan bosku yang sangat kita kagumi dipaparkan kepada kita tadi. Tan Sri Pengerusi Tetap, Permatang Pauh berada nun jauh di atas sana, 6B. Panggil Datuk Sri panggil perwakilan Presiden, tak penuh lu perwakilan. seingat saya, perwakilan Permatang Pauh penuh. Seingat saya Datuk Seri Presiden, ini tidak ada dalam teks ucapan saya. Cuma saya nak maklumkan di sini bahawa saya tidak pernah berada di tingkat 4. Selalunya Permatang Pauh berada di aras 5 ataupun aras 6. Adakah Permatang Pauh ini budak jahat? Saya tidak tahu. Datuk Setiausaha Agung ini baik dengan saya. Saya ingat tahun ini ada harapan duduk di level 4 ini. Rupanya diangkat saya naik lagi jauh di atas sana. Malahan sebahagian daripada perwakilan saya dilindungi oleh skrin besar itu. Tak apa. Tahun depan kita buat lift daripada 5 naik ke 6. Datuk Seri, saya ingat kita kena undi ya. Kita tidak boleh biar kedudukan dalam dewan ini juga dipolitikkan. Setuju atau tidak? Ini taktik lama. Ini politik sebelum adanya Malaysia Madani. Kita kena berubah. Jadi ada baiknya sebelum persidangan ini berakhir besok, panggil semua ketua-ketua bahagian 191 orang, cabut undi dulu Setiausaha Agung. Yang tu tak ada ucapan dasar Presiden pun hendak bahas. Jadi tahun depan bila kita datang, kita dah tahu dah kita berada di level berapa. Sekadar cadangan. Setuju ke tidak? Setiausaha Agung mereka setuju dah. Dah memang ada cabut undi tiap-tiap tahun. Nasiblah tahun ni bertempuh duduk atas tu tak apa lah. Atas tu angin elok sikit. Memang cabut undi. Tan Sri Pengerusi Tetap, politik adalah interupsi supaya ada ruang untuk kita menghasilkan argumentasi. Kita ada peluang
untuk beroposisi atas kekuatan atau kedunguan. Mutakhir ini kita disajikan dengan jelas ada pemimpin Perikatan Nasional yang bercakap yang tidak ada ketentuan logikalnya. Jangan jadi ahli politik yang menghidupkan kedunguannya dengan fakta-fakta yang tidak berhubung dengan realiti kehidupan rakyat pada masa ini. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, rakyat sedang susah. Betul ke tidak? Gula jadi isu, minyak jadi isu, tepung kena beratuk untuk nak dapatkan, telur tak ada, ayam pun tak ada nak bertelur. Ini realiti. Ini realiti. Tetapi pemimpin Perikatan Nasional terutamanya masih membicarakan soal-soal remeh seperti mana yang diucapkan oleh yang amat berhormat Menteri Besar Kedah. Apa yang dia perkatakan itu kadang-kadang tidak membawa keuntungan langsung kepada rakyat. Tetapi ini telah memperpilakan beliau dan menjadikan seolah-olah rakyat ini adalah political toys ataupun boneka kepada kekuasaan yang mereka ingin lanjutkan. Ini politik kedunguan yang masih ada pada abad ini. Hadirin dan hadirat sekalian, jangan salah anggap. Saya tidak mengkritik mana-mana individu. Apa yang saya kritik ni hanyalah nalarnya, pembawakannya, apa yang beliau ucapkan. Ini bukan soal individu. Saya diamanahkan berdiri di sini bukan atas urusan pribadi. Saya tidak membenci sesiapa kerana benci itu adalah urusan pribadi. Orang-orang yang membenci itu mentalnya rosak. Orang yang meminta orang lain turut membenci itu lebih rosak lagi mentalnya. Jadi kalau tuan-tuan yang mendengar pada petang ini, sama ada yang berada di dalam, di luar, di atas, di rumah, sahabat-sahabat dalam Perikatan Nasional, kalau terasa, jangan membenci saya. Kerana kalau benci, mental anda telah rosak. Ini politik. Politik itu adalah argumentasi, bukan sentimen. Politik itu produce argument dan kendalikan sentimen. Tetapi saya tengok sekarang ini, kita masih lagi setiap hari bercakap membawa sentimen. Kita punya media sosial kita setiap hari membawa sentimen. Setiap hari kita menjawab. Sedangkan mereka memproduce argument untuk kita. Politik kena berubah. Sampai bila kita ingin menjawab? Live setiap hari untuk menjawab berbagai argument. Kita mengendalikan sentimen. Sepatutnya politik itu telah berubah. UMNO perlu berubah. Perlu memproduce sebanyak mana argument supaya mereka yang mengendalikan sentimen itu. Nampaknya Datuk Seri Presiden, kadang-kadang kita tidak mempunyai koordinator. Kalau kita tengok bagaimana mereka menyerang Datuk Seri Presiden kita, mereka seolah-olah ada koordinator. Serangan itu disusun dengan begitu baik. Hingga rakyat terpedaya, rakyat terpengaruh dan sebagainya. Tetapi kita seolah tidak ada koordinator. Hari ini jawab itu, esok jawab ini, lusa jawab ini. Kita masih lagi dengan politik lama.
Jadi media sosial kita itu perlu berubah. Kita perlu untuk memastikan rakyat menerima argumen yang kita producekan. UMNO ini adalah sebuah parti yang sangat baik. Lebih 60 tahun kita menjadi kerajaan. UMNO menggunakan segala kesempatan, ruang, waktu yang ada untuk membangunkan negara ini, mendidik rakyat ini, membangunkan modal insan, mengeluarkan insan-insan yang hebat. Inilah negara yang ada pada hari ini. UMNO mentakbir negara ini dengan bersungguh-sungguh untuk melihat negara ini membangun dan mempunyai rakyat yang hebat. UMNO terlupa untuk menjadikan ahli-ahli UMNO ini sebagai ahli-ahli yang sanggup syahid jihad, yang ada unsur kemartiran dalam dirinya untuk parti keramat ini. Ini tidak berlaku. Kita ada Biro Tata Negara dulu, kita ada pelbagai agensi yang dibuat kemas dan sebagainya. Semuanya adalah untuk menerapkan nilai kasih sayang, keamanan, kemakmuran kepada negara. Nilai kesetiaan, jati diri, syahid, jihad, kemartiran pada parti tidak ada. Ini UMNO. Ini UMNO, betul kan tidak? Kalau dari dulu UMNO menanam semangat, doktrin sebagaimana PAS dan DAP buat, saya percaya UMNO tidak akan tumbang pada hari ini. Tapi kita tak buat. Kita sayang negara kita. Kita bangunkan negara kita dengan keamanan. Kita terapkan budaya-budaya baik, nilai-nilai baik dalam diri rakyat kita. Kita tak pernah bercakap untuk orang sanggup mati kerana parti. Kita tak menanam doktrin itu. Akhirnya UMNO dihukum. Rakyat tidak mengenang segala jasa itu. Sebab apa? Sebab parti lain telah mengambil kesempatan untuk menanam doktrin yang sangat kuat dalam parti mereka. Dalam masa 60 tahun ini juga, kita tengok bagaimana parti-parti lain menanam kebencian kepada UMNO. PAS daripada dulu lagi, bermula daripada tadika pasti, anak-anak kecil ini ditanam sifat benci kepada UMNO. Rakan baru kita di AP pun dulu, sekarang ini dah baiklah dengan kita, juga menanam doktrin benci kepada UMNO. PKR hanya akhir-akhir sajalah turut menyusul sama. Ini kisah, ini sejarah, ini fakta bahawa mereka bersungguh-sungguh menanam doktrin kebencian kepada UMNO itu. UMNO sibuk untuk membangunkan negara. Kita bangga dengan pembangunan keamanan, kemakmuran, melahirkan rakyat yang hebat, dan akhirnya kita tewas. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, cuba bayangkan kalau UMNO bersifat seperti mereka, pasti kita tidak akan berada seperti mana hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah apabila PAS dulu berada bersama kita dalam kerajaan muafakat nasional dulu, berada bersama dalam muafakat nasional dulu, kita pernah dengar dalam satu ceramah Ustaz Nasaruddin Tantawi, beliau kata apa? Orang PAS yang berjumpa dengan beliau bagi tahu tak seronok berada dalam muafakat nasional ini. Sebab apa tak seronok? Sebab tak boleh nak maki UMNO, tak boleh nak mengkafirkan UMNO, tak boleh menerakakan UMNO. Betul tak? Mereka tak seronok bila tak boleh berceramah, bercakap benda-benda itu. Maknanya mereka dah terbiasa daripada kecil untuk mengkafirkan UMNO, menerakakan UMNO. Dan bila bersama dia rasa tak seronok,
tak boleh buat benda-benda ini semua. Ini PAS. Inilah perangai sebenarnya orang PAS. Saya hari ini Datuk Seri Presiden cakap banyak pasal PAS ini sebab saya mengaku saya silap. Dalam PRU yang ke-15 hari itu, dalam tempoh kempen ini, hanya 48 jam terakhir saja saya membelasah PAS. Daripada hari pertama sampailah ke 2 hari sebelum pengundian, saya langsung tak sentuh PAS. Saya mula hari pertama membelasah Nurul Izzah sampailah hari terakhir. Akhirnya dia kalah, PAS yang menang. Saya belasah daripada hari mula, tak berhenti. Boleh tengok dalam TikTok dan sebagainya, juta orang tengok. Sebab apa saya percaya bahawa saya ingat PAS ini boleh percaya? Rupanya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka berkawan dengan kita, tapi keikhlasan itu tidak ada. Ini saya balik mentampuh hari ini, banyaklah orang PAS marah dengan saya. Tapi ini sebahagian daripada pengorbanan yang UMNO terpaksa buat demi untuk memastikan negara ini terus stabil di masa akan datang. Betul Datuk Aziz Rahim kata, kalau mereka marah kat saya, benci kat saya, mental mereka rosak. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebenarnya perangai orang PAS. Kelancangan mereka atas nama agama akan sentiasa dilihat terhormat. Sebab itulah Menteri Besar Kedah, walau dia cakap kepala babak-babak, walaupun dia cakap lalalalan, kan? Tetapi orang PAS dan masyarakat melihat itu adalah perkara yang terhormat. Mereka seronok. Seronok, walaupun Menteri Besar cakap lagu tu, mereka seronok. Tapi cubalah Datuk Seri Presiden kita cakap lagu tu. Mesti mereka kata pemimpin UMNO tidak ada moral. Betul tak? Sebab apa? Sebab mereka menunggang agama. Mereka bercakap dengan menunggang agama. Apa yang mereka paparkan itu menjadikan mereka baik walaupun mulut mereka lancang sangat. Ini PAS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini mungkin belum terlambat, tetapi kita terpaksa akui bahawa jubah-jubah politik PAS ini telah pun meresap ke seluruh masyarakat dalam negara kita ini. Rakyat seakan terbius, khayal dengan apa yang dipaparkan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini. Kita khayal, kita ghalit, kita leka, terpegun dengan keupayaan mereka. Kalau kita tengok orang berjubah, kita terus anggap orang ini orang baik. Kita nampak rumah warna hijau, kita dah tahu ini orang PAS, ini orang baik. Kita nampak belakang kereta ada stiker tulis Islam membangun. Oh, ini pasti orang PAS, orang baik. Kita dah ditanam dalam kepala kita ini, apa saja yang berkaitan dengan Islam itu, PAS lah yang baik. Walaupun UMNO yang buat masjid, walaupun UMNO yang buat surau, walaupun UMNO yang buat dataran, walaupun UMNO yang buat segala-galanya, namun PAS mengambil kesempatan atas doktrin yang mereka tetapkan, terapkan dalam diri minda penyokong-penyokong mereka hingga rakyat terpengaruh dan percaya sanggup berjihad dengan mereka. Pemetampau, tuan-tuan sila gulung dan puan-puan, kini kalau saya pengurusi tetap, saya rasa macam baru dan tidak suruh berhenti dah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, politisasi agama ini sangat bahaya. Saya terpaksa pendekkan. Kalau kita bicara soal politisasi agama ini, jangankan yang berbeda agama, yang sama agama juga boleh bergaduh, berperang dan berbunuh-bunuhan. Sebab itulah permusuhan, persengketaan antara Sunni dan Syiah ini dah lebih daripada 1400 tahun tidak pernah berakhir. Sebab apa? Sebab politik. Persengketaan ini menyebabkan Saidina Osman dibunuh. Siapa yang bunuh Saidina Osman?
Muhammad bin Abu Bakar. Siapa Muhammad bin Abu Bakar ini? Beliau adalah anak kepada sahabat Saidina Osman sendiri. Ini politik. Ini politik. Siapa yang membunuh Saidina Ali? Siapa yang membunuh Saidina Ali? Abdul Rahman Multijam At-Tamimi. Siapa beliau? Orang Islam juga. Siapa yang membunuh Saidina Husain dan Saidina Hasan? Seorang diracun, seorang dipenggal kepalanya dan dibawa kepalanya kepada Yazid Muawiyah, raja pada ketika itu. Siapa? Orang Islam juga. Sebab apa? Kerana persengketaan dalam politik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai bila Datuk Seri Presiden, sampai bila kita nak biarkan politisasi agama ini menguasai negara kita? Kerana kalau kita bicara soal perang pun, sama ada perang Jamal, perang Sippin, perang Hurrah, perang Zat, semuanya adalah antara Islam dengan Islam. Semuanya adalah kerana politik. Jadi sangat bahaya kalau kita biarkan politik agama ini meracuni, minda, terbius dalam diri rakyat kita ini. Perlu ada pendekatan, perlu ada penyelesaian. Kerajaan perlu melakukan sesuatu. Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri Malaysia, kerajaan perlu melakukan sesuatu agar politisasi agama ini tidak memecahkan negara kita, menghancur, membakar masa depan generasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok. Sila gulung abang. Ada 40 minit beres ni. Kita tengok 40 minit dah. Ha. Sudah cepat yang rasa. Itulah. Kalau kita tengok tuan-tuan, segala gerakan yang berada di sekeliling kita, sama ada gerakan di selatan Thailand, sama ada Abu Sayyaf di Filipina, sama ada di Indonesia, kesemuanya ini di Somalia, di Sudan, di Syria, semuanya ini adalah pergaduhan sesama Islam yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh politisasi agama. UMNO perlu mengambil langkah ke depan untuk memastikan bahawa tidak ada mana-mana parti politik menggunakan nama agama untuk menghalalkan segala kerja-kerja kotor mereka. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin apa yang saya sampaikan pada hari ini akan dibawa oleh Yang Amat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Presiden kita, agar politisasi agama ini perlu dibendung agar ia tidak membakar masa depan generasi dalam negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan ada 2 kali Tan Sri Pengerusi Tetap memberi amaran kepada saya. Bukan amaran, teguran. Walaupun saya ada 11 lampiran, saya baru sempat habis 5 saja. Namun saya terpaksa untuk menyimpulkan di sini. Akhirnya Datuk Seri, ini adalah bicara daripada hati saya sebagai Ketua Bahagian Perkhidmatan PAU. Tan Sri bagi saya peluang. Dengar-dengar macam PRN ini, Perkhidmatan PAU tidak ada tempat untuk Dewan Undangan Negeri. Kita ada 3 Dewan Undangan Negeri. Datuk Seri Musa, Datuk Seri Rizal yang terlibat dalam rundingan. Saya dengar-dengar daripada hujung telinga macam Perkhidmatan PAU ini tidak diberi peluang. Ini belum dimuktamadkan lagi. Saya tahu Datuk Seri Timbalan Presiden. Tapi kalau dah muktamad tak boleh nak buat apa dah. Sebelum dia dimuktamadkan, saya cakap dulu. Kita ada 18,000 orang ahli. Setiap kali pilihan raya Perkhidmatan PAU, walaupun kalah, tetapi tuan-tuan inilah sebenarnya yang datang ke Perkhidmatan PAU berkali-kali, membakar semangat tuan-tuan dan puan-puan, berjuang di Perkhidmatan PAU berkali-kali walaupun kalah, tetapi ia menjadi camp untuk kita memotivasikan diri kita. Perkhidmatan PAU menjadi kubu UMNO untuk berdepan dengan mereka walaupun kita tidak ada peluang untuk menang. Tiba-tiba kalau UMNO Perkhidmatan PAU tidak ada tempat untuk bertanding dalam Dewan Undangan Negeri nanti, apa akan jadi kepada 18,000 orang ahli UMNO? Undi yang UMNO selalu dapat di Perkhidmatan PAU ini antara 18,000 hingga 28,000. Kalau UMNO tidak bertanding, waimah 1 saja yang kita minta. Kalau itu pun tak boleh, UMNO Perkhidmatan PAU kena tutup buku. Tuan-tuan semua akan datang lagi ke Perkhidmatan PAU bukan untuk berkempen, tapi datang untuk makan mi udang yang terkenal di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon kepada Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Timbalan Presiden,
atas nama Kerajaan Perpaduan. Kita menghormati, kita ingin mengekalkan, kita menyokong penuh. Kita mau Kerajaan Perpaduan ini terus utuh. Kita mau ahli-ahli UMNO terus bersama dalam Kerajaan Perpaduan ini. Kita mau ahli UMNO ada semangat untuk bersama mendukung kerajaan ini. Maka bagilah tempat peluang untuk UMNO berkhidmat sama kepada Kerajaan Perpaduan ini. Kalau tak bagi peluang untuk kita berkhidmat, bagaimana untuk kita membuktikan yang kita ini sayang sama kasih kepada Kerajaan Perpaduan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, takat itu saja. Saya mohon maaf Tan Sri Pengurusi Tetap kalau ambil masa yang lebih. Datuk Sri Timbalan, Datuk Sri Presiden, Datuk Sri Timbalan Presiden ahli MKT, Datuk Sri Wan Rosdi yang sangat aktif dengan Biro Pengkaderan dan Latihan. Baru-baru ni Biro Pengkaderan dan Latihan buat kerusu di Pulau Pinang. Bila buat analisa, mereka buat analisa kenapa Permata Ampau boleh kalah. Datuk Zaidi mereka kata dia buat macam-macam dah. Tak ada orang buat yang Datuk Zaidi buat. Tuan-tuan tahu saya bagi baju seragam kepada semua 3,000 orang lebih guru di Permata Ampau. Setiap kali hari jadi saya tak kek semua guru-guru. Saya bina kelas abad 21 di semua sekolah dengan bantuan bosku. Saya bina gelanggang terbuka di semua sekolah dalam Permata Ampau dengan bantuan bosku. Saya bina masjid baru 3 buah. Saya bina surau dan sebagainya. Tapi saya kalah dalam rumusan Biro Pengkaderan Latihan baru ni mereka beritahu apa. Datuk Zaidi kalah kerana tidak dilihat Islamik dalam cara gerakan kerja dan penampilan beliau. Nampak tak? Inilah doktrin yang saya kata tadi. Yang berjaya PAS terapkan dalam jiwa kita. Hingga orang UMNO pun percaya bahawa nak menang kita kena ada jiwa Islamik. Kena paparkan kita ini benar-benar Islamik. Pakai jubah, pakai serban dan sebagainya. Tak boleh lening lagi kan? Wasak kita. Sekian Datuk Sri Tan Sri Timbalan Pengurusi Datuk Tan Sri Pengurusi Tetap Permata Ampau mohon menyokong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.